kena buku 3 ringgit. Petronas nak 3 ringgit. Tuan-tuan masuk surau buku saya, tuan-tuan kena kun, orang tahu kata kena kupiah RM50 besar nilainya tuan-tuan. Ketika mana masuk masjid, tapi RM50 ni kecil nilainya ketika berada di pasaraya Tesco, Giant dan Bilik. Kenapa bang? Kerana iman bang. Ini milik kita. Tangan kita ni ada kepala, ada orang yatim pegang kepala dia. Kita usap kepala dia. Tuan-tuan, inilah milik kita. Akan halang Israel ambil nyawa di tangan kita. Kita ada mak ayah, pegang tangan, cium tangan mak ayah kita. Ramai di kalangan kita ada mak ayah, telefon pun tidak. Ada di kalangan kita ada mak ayah, bagi duit pun tak nak. Mak ayah bukan nak duit tuan-tuan, tapi dia nak dengan suara tuan-tuan. Mak ayah kita duduk Johor, Assalamualaikum mak, mak sihat ke? Dia dengan suara. Tuan-tuan, siapa yang tua dah tahu, anak kita tak balik tak apa, tapi telefon mengubat rindu dan hati, rindu di hatinya. Tuan-tuan tengok ni tangan kita ni. Tangan kita milik kita. Bila kita boleh pegang tangan mak ayah, cium, boleh bagi sedekah, boleh pegang Quran. Tuan-tuan, itu kehebatan kita. Tapi kenapa kita tak boleh? Kerana iman bah. Kaki kita milik kita, kita boleh jalan. Tapi kaki kita bukan milik kita. Milik kita bila boleh kita jalan pergi surau, pergi masjid. Kenapa orang tak boleh pergi masjid? Walaupun masjid sebelah rumah. Kenapa tuan-tuan? Kerana iman bah. Walaupun dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia berat untuk langkah. Sebab apa bang? Sebab iman. Ada orang belum azan dia datang tak? Ada orang belum imam datang, dia datang tak? Hebat tak? Ada orang belum imam datang, dia dah susun jadah tak? Ada orang belum susun jadah, dia dah sapu-sapu tak? Tapi ada orang tuan-tuan, khatik dah habis baca khutbah, dia baru nampak muka, memang kurang ajar pula. Ada orang tuan-tuan datang masjid pun tidak. Tak apa pun, Ustaz Abdullah Khairi, aku tak nak pergi. Sebab apa tuan-tuan? Kaki yang melangkah ini boleh datang rumah Allah, itu milik kita. Milik kita tuan-tuan. Tapi kenapa orang tak boleh melangkah ke rumah Allah, boleh pergi ke tempat-tempat yang lain? Kerana iman bang, iman. Ada orang boleh naik motor, hari dia pesen, beli hampir RM20,000. Dia naik daripada ni, bagi terus ke mana? Karabi, berpuluh-puluh. Tapi dia tak mampu naik motor besarnya datang ke masjid, walaupun masjid sebelah rumahnya. Kenapa bang? Kerana iman. Kerana iman. Sebab tu saya nak tanya, mana milik kita? Mana milik kita? Tak ada milik kita. Hanya yang ada Allah yang punya. Allah punya. Milik kita. Tuan-tuan tengok milik kita ni, baju yang cantik. Tapi ada tak baju ni masuk ke dalam alam barzakh? Tak ada. Abang, baju abang trend baru ni, apa nama, kain pelikat dibuat baju trend baru. Dan kain pelikat dibuat seluar. Kamu tengok, seluar dibuat, kain pelikat dibuat seluar. Itu trend. Tapi ada tak baju yang cantik ini bawa masuk dalam kubur? Tak ada bang. Yang masuk dalam kubur 3 helai kain putih yang tak dijahit tepi, ingat, dikoyak lagi. Kemudian diletak kita 3 helai, orang perempuan 5 helai. Kemudian ditutup tuan-tuan. Itulah milik kita. Terbayang tak? Mana lagi milik kita? Isteri kita milik kita. Bila kita mati, tak ada harapan yang tuan-tuan. Pak Imam dah tengok aja. Saya ingat kawan saya mati umur 46. Isteri dah menangis. Habis lah, tak ada siapa nak jaga. Pak Imam duduk sebelah. Saya dah. Akhirnya kahwin dengan Pak Imam tuan-tuan. Sekarang ni Haji Bakar, kawan saya tu, duduk di Jeddah. Orang kaya tuan-tuan, buat surf untuk tabung haji. Dia kahwin dengan siapa? Dengan isteri kawan. Tuan saya tadi tu, tuan-tuan, isteri kita milik kita. Tak ada, mati dia tinggal kita. Isteri kita nak ingat kita kan? Kita pun nak ingat isteri kita. Isteri kita mati, kita nak tunggu kan? Tuan-tuan, belum tentu. Kalau saya belum tentu, tuan-tuan tentu. Isteri kita bukan milik kita, tapi isteri milik kita. Bila ada isteri yang salihah, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kamu ni pasangan isteri. Yang mana apa? Isteri kita ni tuan-tuan, kita bersenang-senang dengan dia, dan Allah jadikan dia milik tuan-tuan, mawaddah, kasih sayang dan rahmat.
Isteri kita milik kita. Bila dia jaga kehormatan dia di rumah tu, walaupun kita datang Jumaat, dia tetap dengan aurat tu tutup. Dia keluar sidai baju tetap dengan tudungnya. Isteri kita ada tu tak? Keluar abang pergi Jumaat, dapat sidai baju pun berkembang. Allah sedihnya. Itu bukan milik kita tuan-tuan. Milik kita isteri yang salihah, yang jadi rahmat kepada kita. Kita bagaimanapun, Assalamualaikum, awak bagi salam. Suami tak ada. Dia tengok, dia kapek Bangladesh. Tapan lah yang angkat 20 ringgit, hutang pun tapak. Suami saya tak ada. Tak apa, suami tak ada pun tapak 15 ringgit angkat. Akhirnya masuk dalam, semua nampak. Betul, itu bukan milik kita. Tapi isteri solehah, dia jaga elok kehormatan. Pernah saya mengajar satu masjid, ada seorang perempuan mengaji, duduk depan tapi tak faham. Habis mengaji, umur 80, Ustaz tanya soalan. Habis tanya soalan, satu hari dia tak datang. Saya tanya, kenapa makcik ni tak datang kuliah saya? Ustaz, dia dapat cucu baru. Saya lalu dekat, nak balik, lalu depan rumah dia, tengok-tengok tuan-tuan mengaji, tanya soalan tapi tak faham. Dia basuh kain lampin cucu dia dalam tali air. Tak pakai tudung tuan-tuan, pakai tu. Berkembang dengan rambut macam jebon, macam Kak Ros. Dia dijumpa je. Berkembang relax lah. Umur 80. Saya turun kereta. Wajib! Allah Ustaz. Dia kejut. Makcik aurat. Dia umur 80. Dia kata apa? Aurat apa Ustaz? Siapa pun tak nak dah. Dia kata 80 siapa tak nak. Saya turun kereta. Tak nak. Saya nak. Dia pegang dia salah. Hukum Allah bukan kira tua bila. Hukum Allah tetap hukum Allah. Sebab tu saya nak beritahu, milik kita bila isteri salihah. Sebab tu baru ni tuan-tuan, saya pergi umrah. Tuan-tuan, saya jumpa dengan Abang Najib dengan Kak Ros. Tuan-tuan, kalau nak lembut, jangan panggil saya. Nak lembut, panggil Ustaz Kazim. Dia Ustaz Abdullah Khair. Aku tak kira apa, panggil penghutamnya. Tuan-tuan, sampai di sana saya tengok seorang Perdana Menteri. Dia nak tawaf buat umrah, terpaksa pakai kain ihram tanpa berjaya, tanpa seluar sepeda, tanpa underwear. Sepatutnya Perdana Menteri tuan-tuan, apa salahnya? Pakailah kan, pakai underwear, pakai blazer, tawaf buat umrah, bayar dam. Tapi kenapa Perdana Menteri kena pakai kain ihram, tak pakai seluar sepeda? Kenapa? Hukum Allah. Garus tudung punya cantik, aku tengok lucu. Saya dah fikir taman mana simpan dia punya gambar ni. Aurat jatuh ni, aurat. Satu orang bulu pun tak mau bagi nampak. Satu bulu pun tak bagi jatuh. 3 orang jatuh dengan sengaja kena dah. Apa salahnya? Dia dah aurat, kita dah. Isteri Perdana Menteri, anak dia 1 juta harta di euro. Apa salahnya bayar dia 400 ya? Dia dah. Aku isteri Perdana Menteri, aku nak tawaf, tak boleh pakai tudung. Tetapi kena pakai tudung, kenapa? Saya tanya, apakah Allah ada di Mekah, Allah tak ada di Malaysia? Allah ada di Mekah, Allah tak ada di Bali. Kenapa tuan-tuan? Kerana iman bang. Tentu kena ingat, milik kita bila isteri kita salihah, itu milik kita, rahmat bagi kita. Jadi apa lagi milik kita? Anak kita milik kita. Anak milik kita apabila anak kita duduk di hadapan kita, di depan lagi. Masa itu kita dah tak bernyawa dah. Anak kita angkat tangan yang lelaki, Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Anak kita semayang jenazah kita, itulah milik kita. Saya tanya tuan-tuan yang duduk sebagi ni, ada tak anak soleh boleh semayang jenazah kita? Cuba dulu tengok. Anak kita engineer, Quran tak boleh baca. Anak kita lawyer tuan-tuan, semayang pun tidak. Anak kita perempuan doktor, tudung pun tak pakai. Itu milik kita kan? Ini anak aku ni doktor, lawyer, perempuan. Itu bukan milik kita. Tetapi anak milik kita. Bila kita terbujur kaku, anak kita jadi imam yang lelaki. Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Allah, dia baca selawat. Dia doa, ya Allah, ampunlah dosa ayahku dan rahmati dia. Itu milik kita. Baru tengok tuan-tuan yang duduk sini, mana milik kita? Mana? Anak kita pun semayang pun belum tentu lagi. Saya pernah ada seorang pakcik, dia ada 9 orang anak.
Dia kata anak dia yang 4 semua hebat, doktor, lawyer, PhD pun dah semua. Anak nombor 6 orang kampung lah, tapi yang nombor 6 dia lah tiap-tiap hari Jumaat pagi-pagi bubuk di belakang basikalnya, segala serai, kunyit, kelapa di depan tu, letak dekat galang. Tiap-tiap hari Jumaat saya tak pernah hargai dia kata. Bila sampai ada, ayah ni kelapa ni nak letak kat mana? Letak situ lah. Ni serai ni letak. Tak hargai sebab susah. Tuan-tuan, dia gantung sekali dengan kangkung lah. Kangkung murah sekali dengan kangkung. Kangkung murah. Bagi kangkung melekat tepi lah. Kangkung murah putih tepi jalan. Balik 5 orang ni lawyer, peguam, PhD semua, fakir kereta, majlis, mata belalang, mata remor semua dah. Ayah, jom pergi market. Ni, doktor-doktor ni, PhD semua ni. Naik, tuan-tuan, BMW. Aku tak hajar anakku yang kayuh basikal sebab susah. Aku tak hargai dia. Pergi market. Kan? Anak yang PhD. Ayah, udang ya. Dia tunjuk ayah udang. Kita pun udang sekilo. Kita pun ambil udang. Sekali-kali belah balik. Yang tunjuk ni pula, aku juga bayar dia. Dia tunjuk pula ikan siakak ya. Ikan siakak. Kita pun ikan siakak 2 ekor. Sekali-kali belah balik. Aku bayar dia. Rupanya PhD peguam ni nak makan duit aku kan. Anak yang ni kayu basikal yang kita kampung, anak inilah ingat tiap-tiap minggu hantar kelapa, hantar serai, hantar kunyit, hantar kangkung free semua. Aku tak lagi baru tanya, ya Allah jangan bezakan. Rupanya anakku ni yang bagi aku ni sayur-sayur ni, anakku ni lah yang saleh. Yang peguam-peguam ni bukan milik aku. Anakku yang inilah milik aku. Dia imam masjid tapi kayu basikal. Tak pernah miss tiap minggu hantar kelapa, hantar sayur, hantar serai, hantar kunyit. Bang, ada tak anak milik kita macam tu yang bila kita mati dia boleh semayang kita? Bila kita nazar dia datang dekat telinga, ayah, sebutlah ayah la ilaha illallah. Ada tak? Kalau tak ada, mana milik kita bang? Mana milik dia? Sebenarnya isteri kita milik kita, tak ada. Isteri yang salihah milik kita, menjadi rahmat kepada kita. Anak kita milik kita, bila dia boleh semayang jenazah, dia boleh doa, Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah anak yang salih dan doa. Tuan-tuan lagi, apa milik kita lagi? Kita ada kereta milik kita. Kereta tu bukan milik saya, tuan-tuan. Tengok, dalam masa 3 second parking, pum, bumbung terangkat, pam, pecah tu. Tengoklah mati, Allahu Akbar. Aku bawa polis ya 300. Bawa polis 300 kan? Allah. Tapi dalam hati ingat, ini bukan milik kamu, ini milik sementara aja. Kamu mati tinggal kereta ni. Kepada isteri kita nak naik kereta kita kan? Tak ada tuan-tuan. Dia akan biar 10 tahun jual sayang. Dia biar sampai jadi macam mana? Sampai lusuh dia parking. Kemudian dia telefon clean datang potong, hancurkan kereta kita. Tuan-tuan, kereta itu bukan milik kita, isteri kita pun tak nak. Bayangkan, mana milik kita? Amal soleh kita bang, mana amal soleh kita? Semayang kita hebat kan? Allahu Akbar. Masya Allah. Tiba-tiba kereta ni kunci tak? Kunci ada. Tu pun rasa aku ni jaminan syurga Firdaus ni. Ya Allah, semayang pun tak khusyuk. Tu pun rasa aku hebat. Puasa kita hebat kan tuan-tuan puasa? Ila ju' wal atas, kecuali mereka itu lapar dan haga. Sebab apa? Puasa Allahu Akbar. Puasa semata puasa. Mata puasa lah. Jangan bohong lah tuan-tuan. Saya datang Kuala Lumpur ni, ya Allah, semua Chinese kebanyakan sekitar. Bukan saja Chinese, Melayu pun sama. Allah, kita pun tengok Chinese kan, Melayu ni lebih kurang kan. Tak tengok uji, tengok juga lah. Macam mana free juga. Kalau ustaz kan, kalau tuan-tuan sekarang macam ni lama-lama jadi betul dengan saya. Tapi kerana iman sangat. Sebab tuan-tuan, ini cerita saya tentang berapa lagi 10 minit dia, InsyaAllah. Ini bukan kerja, ini cuti. Itu tak ada buat apa.
Tentang dia awak ni kan. Ataupun kita bagi pandang sikit mak boleh. Boleh tak? Siapa tak apa balik jaga. Mak saya pandang sikit boleh tak? Ambil masa dalam 45 minit boleh aja. Apa mak boleh? Tak ada kerja ini. Ada kerja. Apa kerja pergi balik awal kan? Contohnya dikasih. Saya nak cerita satu pengalaman. Ini dalam YouTube ada. Siapa yang ada Nokia 3310 yang lampu di depan tu memang tak buka YouTube lah tuan. Yang ini memanglah dulu kini selamanya tak ada bapa tuan. Tengok yang Ustaz ni. Macam ni lah tuan. Yang mana 3310 tu bagi saya. Abuan untuk 7 banding kambing tuan. Orang tak guna tak? Tengok macam apa. Pakcik kita tengok tepi tiang tu tengok Samsung Note 3. Ini baru betul. Baru betul kita sebut kangkung. Kalau dekat Bali sebut kangkung. Kenapa dia orang gelap? Rupanya dia Nokia 3310 yang ada lampu depan telur depan hidung. Orang tak pakai tu dah. Dia orang sebut kangkung. Dia tak gelap. Kenapa gelap kangkung? Bagi gelap memang orang hebat. Itu hebat tuan. Saya bagi tahu. Ada seorang hamba Allah. Saya bagi tazkirah dalam YouTube. Saya cerita betul bukan. Dan sekarang dibuat oleh dalam bentuk yang cukup hebat. Dia ni saya panggil Pak Long. Sebab hidayah bukan milik saya, milik Allah. Ketika mana saya bagi ceramah dekat Primis dia ni tuan-tuan kontraktor hebat. Habis ceramah saya kata, Pak Long duit banyak, pergi umrah lagi. Ustaz, belum sampai suruh. Saya kata ni saya suruh lah ni, belum sampai hidayah. Saya kata tak nak pergi sudah, cakap enak. 2 minggu tuan-tuan dia datang dengan motor Harley Davidson, dengan tangan yang berbulu, dengan topi Jerman lah, dengan baju Harley Davidson. Sampai-sampai tengok muka saya, Ustaz, kenapa Pak Long? Dah sampai seru. Saya dah sampai seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Saya kata nak pergi dengan saya 2 minggu mana boleh. Saya dah clear visa, kapal terbang dah clear. Pak Long tak boleh pergi. Pak Long nak pergi lewat sikit. Orang nak pergi dengan dia tak nak bawa pula. Saya tak boleh. Pak Long pergi lewat. Saya tunggu dekat Jeddah. Kami pergi dulu. Tak apa. Yang penting boleh pergi dengan Ustaz. Dia naik kapal terbang, siapkan ihram. Dia naik kapal terbang. Bukan dia naik seorang lah, naik ramai lah. Kalau seorang memang gaya betul lah. Dia naik ramai. Saya tunggu dekat Jeddah. Daripada jemaah Madinah, tunggu di Jeddah, ambil dia. Dia siapkan ihram. Bawa dia sampai di satu hotel nama Qurtabah. Satu hotel depan tu nama, kita jangan depan sikit, ada satu hotel lagi nama Buru Sultan. Kami duduk Royal Ghali dekat tuan-tuan. Saya bawa jemaah turun. Nanti kita urus back. Biar Bangladesh urus, saya bagi tazkirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak bina, pangkat, darjat dan keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong. Tuan-tuan, kita nak masuk Masjidil Haram, jangan ada sombong. Tuan-tuan, kalau ada sebut Astaghfirullahalazim. Semua Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, yang lelaki tolong ittiba. Ittiba ni maksudnya buka belah kanan, tutup belah kiri. Pak Long jumpa saya, Ustaz, kalau tak buka belah kanan boleh tak? Saya kata kenapa ni sunnah lagi, nanti nak silang bukan senang, nak angkat tangan ditutup. Dia buka di lengan dia ada tatu skorpion. Kalau jengki ni, Ustaz, jangan tanya. Saya masa muda, apa orang tak buat, tu saya buat. Saya jahat Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Saya takut Ustaz selalu bagi tazkirah. Ada orang dengan dosa, tak nampak Kaabah pun ada. Ada orang sesat, ada orang tak boleh kira. Saya takut Ustaz dengan dosa saya, tak nampak Kaabah. Saya kata Pak Long dengan susah hati, kalau tak nampak, minta doa. Dia pun buka dia jalan. Bila jalan semua pakat tengok, ni gangster mana. Orang Melayu ada tatu ni memang gangster kan. Saya nak tanya tuan-tuan, jahat-jahat kita dekat Bangi ni ada tatu kan? Tak ada. Kita takkan hubungnya. Sebab bila ada tatu nak mandi wajib, tak sah. Semayang macam mana? Kita bayang saja. Jadi dia memang tak. Dia jalan. Orang pakat tengok. Dia buat tak tahu dah. Sampai dekat pintu King Abdul Aziz, Rakam Wahid. Saya kata okey, ikut saya. Allahumma antas salam, dah habis. Allahumma ufilli zunubi waftahli abwa rahmatik. Ini doa dibaca untuk masuk masjid. Tuan-tuan masuk masjid baca doa tadi. Allahumma ufilli zunubi waftahli abwa rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, bukalah pintu rahmat bagiku. Masuk kaki kanan. Tuan-tuan masuk, doa baca lah. Tak baca pergi keluar. Kedua kali terus.
Jadi langkah. Bila langkah kaki kanan, tuan-tuan tundukkan kepala, tawaduk kepada Allah. Semua tunduk. Senang tuan-tuan, bawa orang yang pernah pergi, senang. Kalau bawa orang yang pernah pergi 3-4 kali, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Kita tazkirah di depan, dia tazkirah di belakang. Jadi semua tak pernah pergi, semua ikut. Sampai saja dekat rukun Yamani, tuan-tuan duduk, semua duduk. Saya kata angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Semua pakai angkat. Pak Long ni dia takut nak angkat, dia takut nak nampak. Dia perlahan-perlahan dia angkat. Dia angkat, dia buka mata. Ustaz nampak, Ustaz! Bila nampak air mata mengalir, tiba-tiba dia angkat tangan. Ustaz, ampun dosa saya, Ustaz. Dia minta saya ampun dosa. Excited tuan-tuan. Saya kata Pak Long di depan Kaabah, minta ke Allah, lupa Ustaz. Ya Allah, ampun dosaku. Dia menangis. Di Mekah, seorang menangis, 40 orang menangis. Itu kata Rahman, menangis. Bila menangis, saya biar mereka lebih kurang dalam setengah jam. Bangun, jom kita tawaf. Mereka kata, Ustaz, tak nampak nak mula dekat mana? Saya kata, ni penjuru Rukun Yamani, sini Hajarul Aswad. Mana Hajarul Aswad tak nampak? Saya kata, nak tahu, tengok di hujung sana ada batu, satu lampu disediakan oleh Arab Saudi. Lampu itu berwarna hijau, tuan. Tak ada lampu biru, tuan. Tuan pergi sana cari lampu biru sesat, tuan. Memang daripada dulu kini selamanya lampu hijau, tuan. Jadi tuan kekal tak nak pagi ni, tuan. Kita sebut, kita faham, kan? Okey, tawaf. Bila tawaf, tuan-tuan, dah iktibah tawaf. Tahap tawaf dah habis, tuan-tuan, saya bawa depan Multazam. Okey jemaah, semayang sunat tawaf dah habis semayang. Tuan-tuan doa. Pak Long ni datang seorang duduk sebelah saya. Ustaz, nak doa apa Ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Saya kata doa Melayu. Doa Melayu pun tak tahu. Memang mangkuk air gitu. Tak apalah, saya doa, Pak Long amin. Saya panggil. Tak apalah, Pak Long doa lah. Pak Long doa, saya amin. Dia panggil. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini, ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku, ya Allah. Aku pernah buat ini, ya Allah. Ampun dosaku. Aku pernah buat ini. Dia sebut satu-satu. Saya dengar. Oh, dia dia apa dia sebut, dia tak mampu kita dengar. Memang jahat dia. Dia memang dahsyat. Pak Long nampak ada orang duk peluk Multazam. Nampak Pak Long jangan peluk lagi, kita dalam ihram. Jom kita pergi sa'i dulu. Saya pun bawa dia minum air Zam-Zam, dah habis pergi sa'i. Sampai dekat Marwah, saya kata keluarkan gunting. Mereka keluarkan gunting, letak gunting di rambut. Mereka letak saya kat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah, seperti mana gugur dan rambut kami ketika kami tahlul, ya Allah. Gunting. Mereka gunting, tuan-tuan, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, 40 orang menangis. Semua kesat air mata. Saya kata siapa cepat dia kapan. Saya tunggu depan Multazam. Pak Long ni seorang, dia paling awal. Dia duduk sebelah saya. Ustaz nak buat apa Ustaz? Nampak ada orang duduk peluk. Kita dah habis dah umrah, nak dah peluk. Nak lah Ustaz. Itu yang saya datang Ustaz. Saya pun bawa dia. Rupanya dia bekas pegawai waran, tuan-tuan. Di Mekah jaga. Apa di dalam, itu di luar jaga. Saya pernah jumpa seorang CEO menangis depan Multazam. Saya kata kenapa menangis? Saya datang umrah buat kenduri. Bila buat kenduri, orang bagi duit, dia ambil duit bagi balik. Aku ada duit, aku pergi umrah. Kalau tak ada duit, pakai kad kredit. Akhirnya dia pergi umrah kedua. Dia letak posh bag, ada kad kredit, ada duit 10,000 riyal. Dia tunduk, orang kebas posh bag. Kad kredit hilang, duit hilang. Dia tak tahu nak buat apa, menangis. Saya kata, tuan duduk di mana? Di hotel hebat, tuan. Dia sudah 26,000. Dia bawa saya, Ustaz, jom kita pergi jumpa Ustaz ni. Muntawih yang bawa, saya pun bagi tazkirah lah. Muntawih ni kena 20 minit. Habis 20 minit, tuan-tuan, sahabat kita ni hilang duit, hilang kad kredit. Kita buat kutipan derma. Kutilah kutip dapat 1,800 riyal. Saya ambil duit tu, bang nak. Dia ambil duit menangis ya. Ustaz, saya niat aja Ustaz, tak sebut di mulut. Kalau tak ada duit, saya pakai kad kredit di Mekah. Duit hilang, kad kredit hilang. Saya guna Ustaz, ihsan derma orang Ustaz. Nangis. Di Mekah barunya, macam tu juga. Dia sama dengan surau. Tuan-tuan balik untuk saya, tuan-tuan jaga. Tuan bayar cash, tuan-tuan jaga. Jadi dia ni, saya kata jom. Apa di dalam itu juga? Sampai dekat Multazam, orang peluk kena. Tengok-tengok ada seorang Arab. Ya akhir khalas. Habis, arti bagi saya, dia pun, dia tengok-tengok saya, Arab tu lagi peluk. Pak Long tadi.
Ustaz, ini saya Ustaz. Depan Kaabah nak tumbuh orang. Dia berkata dah, apa di dalam itu di luar? Pak Long sabar, Pak Long, nanti dia keluar. Astagfirullah, lupa Ustaz. 12 minit, ya, Khalas. Dia pun keluar. Saya pegang Pak Long, saya tolak. Pipi dia kena Kaabah, dada dia kena, dia angkat. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Dia menangis sekuat-kuatnya. Ya Allah, ampun dosaku. Tiba-tiba dia senyap. Saya bisik kat telinga dia excited sampai lupa. Pak Long, doa ampun dosa mak ayah kita, anak-anak kita isi. Ya Allah, ampun dosa isteri mak. Tiba-tiba dia senyap pula. Saya bisik pula, Pak Long, doa murah rezeki. Lupa Ustaz. Ya Allah. Sampai lupa. Lepas tu dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah bagaimana dah. Dia pun keluar. Duduk dekat makam Ibrahim, dia kesat air mata. Saya kata, Pak Long, kenapa menangis? Saya umur 55 Ustaz. Saya tak pernah menangis Ustaz. Kenapa pipi saya, dada saya kena Kaabah? Air mata saya mengalir Ustaz. Nabi kata, ya aku menangislah. Fa'ilam tabku fakabah. Saya tak boleh paksa. Air mata yang mengalir itu tanda dia. Allah ampun dosa Pak Long dan Pak Long. Dia kata, Alhamdulillah. Panjang. Bukan Alhamdulillah. Balik tuan-tuan, pusing 180 darjah. Balik pakai sorban, pakai jubah, semayang setiap waktu di masjid. Saya nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya di mihrab. Ni dia pemembar dia sebelah kanan. Lalu balik umrah macam mana? Dia sebut hidayah milik Allah. Itu yang saya ceramah dulu bilang ni. Hidayah milik Allah. Macam mana kamu? Rupanya tuan-tuan, dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia buat macam mana? Balik dia pasang setrika air. Dia pasang dah panas dah. Dia ambil air, dia letak, dia angkat, keluar kulit ni. Tatu tadi keluar, tinggal merah ni isi. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni kah? Dia sebut 2 kalimah. Saya menangis depan merah. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat Ustaz. Hidayah bukan milik Ustaz, bukan jawatan kuasa masjid, milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, apa yang milik kita? Mana milik kita? Renung tengok, mana milik kita? Mana milik kita? Amal soleh kita. Mana amal soleh kita? Mana amal soleh kita? Cuba renung tengok. Sebab tu renunglah ini sebagai satu tazkirah untuk Jumaat ini, bukan minta kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.